Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pelajar yang dikasihi sekalian, saya Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim, pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari atau rekannya ASIS di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkel. Pertamanya saya mengucapkan tahniah pada semua para pelajar program TESA yang telah ditawarkan ke tempat untuk meneruskan pengajian di Pusat Asasi UiTM bagi sesi 2020-2021. Tahniah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah pada kali ini, insya-Allah saya akan memberi taklimat tentang subjek CTU 071 atau Asas Pendidikan Islam ditawarkan kepada pelajar semester 1 program TESL di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkel. Dalam subjek ini kita akan mempelajari subjek Asas Pendidikan Islam atau CTU 071. Subjek ini mempunyai 2 jam kredit dan 2 jam kuliah pada setiap minggu. Subjek ini diwajibkan kepada semua pelajar program TESL di Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkel. Setelah mempelajari subjek ini, para pelajar akan dapat memperolehi 2 perkara. Pertama, kita harapkan pelajar akan dapat mengadaptasikan asas ajaran Islam sejajar dengan nilai murni dan pembentukan sistem nilai masyarakat berdasarkan etika dalam pendidikan. Kedua, kita harapkan pelajar dapat mengaplikasikan akhlak dan sikap yang positif sejajar dengan konsep pendidikan Islam dalam pembinaan jati diri sebagai seorang pendidik. Subjek ini mengandung beberapa tajuk penting yang kita pelajari. Pertama, tajuk konsep pendidikan. Tajuk ini mengandungi 3 tajuk kecil. Tajuk pertama, definisi pendidikan. Yang kedua, matlamat pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan. Tajuk besar kedua berjudul konsep pendidikan Islam yang mengandungi 3 tajuk kecil. Pertama, kurikulum pendidikan Islam. Kedua, prinsip pendidikan Islam. Ketiga, asas falsafah pendidikan Islam. Tajuk besar ketiga yang insya-Allah akan kita pelajari bertajuk akidah, syariat dan akhlak dalam pendidikan. Dalam tajuk ini kita mempelajari 3 tajuk kecil yang lain. Pertama, akidah dalam pendidikan. Kedua, syariah dalam pendidikan. Ketiga, akhlak dalam pendidikan. Kemudian kita akan menyambung tajuk yang keempat, iaitu konsep takdib dalam pendidikan Islam. Dalam tajuk ini kita akan pelajari 4 tajuk kecil. Pertama, pengertian pendidikan. Kedua, perbandingan antara takdib, taklim dan tarbiyah. Ketiga, kepentingan takdib dalam pendidikan. Keempat, kesan takdib dalam pendidikan Islam. Kemudian kita akan menyambung tajuk yang kelima, iaitu peranan pendidikan dalam Islam. Dalam tajuk ini kita mempelajari peranan pendidikan dalam konteks individu, dalam konteks keluarga, dalam konteks masyarakat dan dalam konteks bernegara. Setelah itu kita akan menyambung tajuk yang keenam, iaitu ilmu dalam pendidikan Islam. Antara tajuk kecil yang kita pelajari ialah pertama, pengertian ilmu, pengetahuan dan maklumat. Kedua, sumber ilmu. Ketiga, kepentingan ilmu. Keempat, hierarki ilmu. Manakah tajuk yang ketujuh pula kita pelajari
tajuk yang berjudul Kesepada Ilmu dalam Pendidikan. Dan tajuk ini kita akan pelajari 3 tajuk kecil. Pertama, apa itu atau definisi kesepada ilmu. Yang kedua, ciri-ciri kesepada ilmu. Yang ketiga, kesepada ilmu dalam ketamadunan Islam. Tajuk ke-8, kita akan pelajari tentang adab dalam pendidikan Islam yang melibatkan 3 tajuk kecil. Pertama, adab bagi pendidik. 2, adab sebagai pelajar. 3, implikasi adab dalam pendidikan. Maka tajuk yang ke-9 kita akan pelajari tentang akhlak dan etika dalam pengajaran dan pelajaran yang mengandungi 4 tajuk kecil. Pertama, profesion perguruan. Yang kedua, kemuliaan sebagai pendidik. Ketiga, peranan dan tanggungjawab pendidik. Keempat, cabaran profesion perguruan. Tajuk yang ke-10 ialah profesion perguruan dan cabaran semasa. Antara tajuk kecil yang akan kita pelajari ialah sistem pendidikan, sistem latihan guru, persekitaran dan guru sebagai model ikutan. Dan tajuk terakhir yang kita pelajari pada semester ini ialah analisa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Pertama, ayat 10 hingga 16 surah An-Nahl. Kita belajar tentang apakah tanda-tanda yang membuktikan kebesaran Allah. Tajuk kedua ialah berkaitan dengan pendidikan keluarga yang Allah paparkan dalam surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Dan terakhir sekali kita akan menghayati dan pelajari tajuk berkaitan ciri-ciri hamba yang soleh melalui kefahaman dalam surah Al-Furqan ayat 63 hingga 68. Itulah antara lain 11 tajuk besar yang akan kita pelajari sepanjang satu semester dalam subjek CTU 071. Di samping itu, kita juga akan membuat assessment penilaian pada setiap pelajar yang meliputi 4 item penilaian. Pertama, dalam bentuk pentaksiran bertulis, yakni ujian akhir. Markah keseluruhan 30 markah untuk ujian akhir. Yang kedua, setiap pelajar perlu menulis laporan bertulis atau kertas kerja yang melibatkan markah sebanyak 20 markah. Yang ketiga, pelajar perlu membentangkan tajuk yang akan saya berikan melibatkan markah sebanyak 20 markah. Dan ketiga, pelajar perlu diuji berkaitan Al-Quran, markahnya 30. Untuk Al-Quran, 3 bentuk penilaian yang akan kita buat. Pertama, para pelajar dikehendaki untuk menghafal Suratul Mulk daripada ayat 1 hingga 15. Yang kedua, para pelajar perlu membaca, yakni tilawah Suratul Mulk keseluruhan surah. Dan ketiganya, para pelajar perlu menceritakan, menjelaskan tentang analisa atau pengajaran yang dapat kita peroleh dari keseluruhan Suratul Mulk yang melibatkan markah sebanyak 30 markah. Jadi, subjek ini tidak ada peperiksaan akhir. Semua dalam bentuk penilaian berterusan sebanyak 100% melibatkan pentaksiran bertulis 30, laporan bertulis 20, pembentangan kertas kerja 20 dan ujian Al-Quran sebanyak 30 markah. Jadi, saya mengharapkan pelajar memberikan fokus dan tumpuan yang baik dan insya-Allah pelajar menjadi dengan cemerlang. Di samping itu, pelajar boleh merujuk beberapa buku yang boleh dijadikan sebagai bahan untuk kita memahami tajuk kuliah CTU 071. Antaranya, buku tulisan Dr. Azhar bin Abdul Aziz bertajuk Tasawur Islam. Yang kedua, buku tulisan Muhammad Farid Ahmad Sya'ran dan Nur Hartini binti Sya'ri bertajuk Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Yang ketiga, antaranya buku Mok Song Sang bertajuk Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Dan 3 buku lain yang boleh kita rujuk untuk memahami keseluruhan tajuk kuliah CTU 071. Akhirnya, saya mengharapkan para pelajar pertama sentiasa berdisiplin dan berfokus sewaktu pembelajaran di dalam dan luar kelas. Yang kedua, saya mengharap pelajar menyiapkan semua tugasan
yang diberikan oleh Papa Syarah. Dengan cara ini pelajar boleh berjaya dengan cemerlang. Ketiga, istiqamah, hadir ke setiap kelas pada setiap minggu tanpa kita tidak datang kelas. Artinya, kita pastikan datang kelas setiap minggu kecuali ada keuzuran sebab-sebab yang munasabah. Dengan komitmen, dengan istiqamah, dengan penghayatan, dengan tumpang yang terberikan, insya-Allah saya yakin pelajar-pelajar akan berjaya dengan cemerlang dan mengikuti subjek CTU 071. Tajuk kita kerja akan Ustaz berikan dalam sesi yang lain, insya-Allah. Jadi kita berakhir setakat ini penjelasan tentang apa kandungan silibus CTU 071. Kita harapkan kita boleh beri tumpuan dan fokus yang sewajarnya dalam kuliah yang akan kita ikuti nanti. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa dalam kuliah yang akan datang. Sekian, terima kasih.